Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk hari ini kita nak masuk topik yang seterusnya iaitu 2.2 pemfaktoran. Okey. Ini adalah standard pembelajaran, kamu boleh baca sendiri nanti. Okey, kita nak kenal dulu dengan pemfaktoran. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan pemfaktoran? Pemfaktoran ialah songsangan kepada kembangan. Okay, kita dah belajar kembangan sebelum ini, yang mana contoh kalau kita diberi ungkapan algebra seperti ini, kita akan darabkan dengan sebutan yang berada di luar dengan sebutan yang berada dalam kurungan, dan kita akan dapat persamaan algebra seperti ini. Okey, itu adalah kembangan. Kalau untuk pemfaktoran ialah kita songsang. Maksudnya ungkapan algebra ini kita akan cuba untuk dapatkan bentuk seperti ini. Okey. Untuk kali ini cikgu akan terangkan satu kaedah dahulu. Okey. So, sebelum kita pergi kepada kaedah tersebut, kita kena faham dulu apakah itu faktor. Okey, faktor tu bermaksud nombor-nombor yang kita darabkan dan kita akan dapat dengan nombor yang kita nak. Sebutan yang kita nak. Okey, contoh sebutan yang kita nak ialah 8x. Okey, jadi kita nak tengok apakah nombor dan sebutan yang kita boleh darabkan dan kita akan dapat kembali 8x. So, cikgu dah senaraikan. Okey, antaranya ialah 1 darab 8, 2 darab 4, 4 darab 2 dan 8 darab x. Okey, jadi nombor-nombor ini iaitu nombor 1, 2, 4, 8, x, 2x, 4x, 8x. Ini adalah faktor bagi 8x. Okey, kalau kita periksa kembali, okey, semua ini kita akan dapat nilai sebutan yang diberi. Okey. Itu adalah contoh yang pertama. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Sekiranya kita diberi dua sebutan, kemudian kita diminta untuk mencari faktor sepunya. Tadi kita dah kenal dengan faktor, sekarang kita nak kenal dengan faktor sepunya. Okey, apa yang dimaksudkan dengan faktor sepunya ialah faktor yang mereka berdua ini berkongsi. Okey, jadi kita buat kaedah yang sama macam tadi. Kita senaraikan faktor-faktor untuk mendapatkan 8x dan 12x. Kemudian kita tandakan nombor yang sama. So, cikgu dah tanda dah dalam dakwah yang warna merah ni. Okey, so ini adalah faktor yang 8x dengan 12x berkongsi ataupun kita kata sepunya. Jadi kita hanya senaraikan saja. So, ini adalah faktor sepunya bagi 8x dan 12x. Okey, simple kan? Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga ialah macam mana kita nak tentukan faktor sepunya terbesar. Okey, yang pertama, contoh pertama kita tentukan faktor. Contoh kedua kita tentukan faktor sepunya. Contoh ketiga kita nak tentukan faktor sepunya terbesar ataupun singkatan dia adalah FSTB. Okey, cara dia dekat sini ada kaedah lah. Kaedah dia kita namakan sebagai pembahagian berulang. Okey, caranya adalah kamu buat jadual seperti ini. Okey. Kemudian kita letakkan sebutan yang kita nak cari faktor sepunya terbesar tadi. Okey, so kita letakkan 8x dan 12x. Okey, kemudian kita tengok, okey, 8x, 12x ni boleh dibahagikan dengan berapa? Okey, jadi kita nak tengok dia boleh kedua-duanya berkongsi nombor apa? Okey, jadi kita tengok. Dekat sini kamu boleh ikut logik ataupun kita tengok nombor siapa yang paling kecil sekarang ni. Antara 8 dengan 12, yang paling kecil ialah 8, betul? Okey, jadi kita cuba bahagikan dengan 8 dulu. Okey, 8x boleh bahagi dengan 8, tapi 12x boleh bahagi dengan 8 tak? Tak boleh kan? Okey, jadi kita turun lagi. Turun 7, turun 6, turun 5, turun 4. Kamu cek satu-satu, boleh tak boleh. Okey, untuk jimatkan masa, cikgu dah dapat dah jawapan dia adalah 4. Jadi, bila cikgu cek, nombor 4 boleh dibahagi 8x dengan 12x boleh dibahagikan dengan nombor 4. Kedua-duanya boleh dibahagikan. Jadi, cikgu bahagi. 8x bahagi 4x, cikgu akan dapat 2x.
Okey, cikgu ulang. 8x bahagi 4x, cikgu dapat 2x. Okey, kemudian 12x bahagi dengan 4, kita akan dapat 3x. Okey, ingat tak macam kamu buat bahagi waktu sekolah rendah dulu kan? Okey, itu yang pertama. Jadi faktor sepunya yang terbesar yang mereka ni berkongsi, okey, dan terbesar ialah 4. Okey, sekarang ni kita nak cari pula sebutan yang kedua. Okey, so kita tak mau tengok dah yang ni, kita nak tengok barisan yang kedua. So barisan yang kedua kita buat benda yang sama, nombor apa yang kita boleh bahagikan dulu. Okey, so dekat sini nombor yang paling terkecil ialah 2. Okey, yang paling terkecil ialah 2. Jadi kita cuba bahagikan 2 bahagi 2 boleh, 2x bahagi 2 boleh, tapi 3x tak boleh bahagi dengan 2. Okey, selepas tu nombor apa lagi? Nombor 1. Lepas tu kosong kan? So dah tak ada nombor lah. Okey, jadi kita beralih pula kepada huruf. Okey, ataupun unknown. Okey. Jadi kita tengok unknown apa yang ada, yang kedua-dua mereka ni ada. Jadi kedua-duanya ada unknown x. Jadi kita letaklah x. Maksudnya mereka ni berkongsi. Dua-duanya boleh dibahagikan dengan x. Jadi 2x bahagi x, okey, dapat 2. 3x bahagi x dapat 3. Okey. Jadi FSTB ataupun faktor sepunya terbesar untuk 8x dan 12x 4x. Okey, kita gabungkan saja. FSTB dia adalah 4x. Okey, mudah kan? Okey, so sekarang ni kita tengok contoh yang keempat. Okey, yang mana kita tadi kita ada 2 sebutan kan? Sekarang kita ambil pula ungkapan algebra. Okey, so kita letak ungkapan algebra dalam pembahagian berulang tadi. Dalam jadual, pembahagian berulang. Okey, cikgu letak 8M tambah 12. Okey, tips dia adalah kamu hiraukan dulu operasi tambah di sini. Kita nak tengok yang sebutan ini saja. Okey, cara dia sama macam tadi. Kita bahagikan dengan nombor yang paling terkecil dulu. Kita try and error. Okey, ataupun cuba jaya. Jadi kita try 8 boleh bagi dengan 8. 8M boleh bagi dengan 8 tapi 12 tak boleh. Okey, jadi cikgu try. Nombor 7 boleh tak? Nombor 6 boleh ke tak? Nombor 5 boleh ke tak? Okey, contoh nombor 5 8 bagi 5 tak boleh. 12 bagi 5 tak boleh. Jadi cikgu turun lagi nombor 4. Okey, 8M bagi 4 boleh dapat 2M. 12 bagi 4 boleh cikgu dapat 3. Jadi dekat situ cikgu bolehlah faktor terbesar cikgu ataupun FSTB cikgu 4 setakat ni. Okey, tapi belum habis lagi. Okey, kita baru settle barisan yang pertama. Sekarang ni kita tengok pula barisan yang kedua. Okey, barisan yang kedua kita cuba jaya. Okey, cuba jaya boleh tak bahagikan dengan nombor? Okey, so dekat sini nombor yang paling terkecil ialah nombor 2. Kita cuba bahagikan dengan 2. Okey, jawapannya 2M boleh bahagi dengan 2 tapi 3 tak boleh. Okey, jadi 2 itu kita panggil nombor yang faktor yang paling terkecil lah. Jadi nombor 1 tak boleh, nombor kosong pun lagilah tak boleh. Jadi nombor dah tak boleh. Kemudian kita beralih kepada unknown pula. Okey, unknown kalau kamu perhatikan 2M ada unknown tapi 3 tak ada unknown. Jadi dekat sini unknown pun tak boleh. Jadi sekarang ni dah selesailah kerja kita. Okey, jadi FSTB kita adalah 4. Okey. Sekarang ni kita tak baca soalan tadi. Okey, soalan kata apa? Soalan kata faktorkan, bukan cari FSTB. Okey, soalan suruh faktorkan. Okey, sebenarnya menggunakan kaedah pembahagian berulang, okey, kita boleh cari FSTB. Okey, bila kita dah cari FSTB, kita boleh guna FSTB untuk membantu kita faktorkan ungkapan algebra tadi. Okey, bantu kita faktorkan ungkapan algebra. Jadi cara dia bagaimana? Senang saja. Okey, kita ambil ungkapan algebra yang tertinggal ni. Okey, kita letak di sini.
Kemudian kita ambil faktor sepunya terbesar tadi, FSTB, kita letak di depan. So, ini adalah cara kita faktorkan 8M tambah 12. Okay. Kemudian, cara untuk kita cek semula betul tak kita punya pemfaktoran ni. Okay. Kita boleh buat kembangan semula. Okay, 4 darab 2M, kita dapat 8M. 4 darab 3, kita dapat tambah 12. Okay, jadi kita dapat tak yang seperti asal? Kita dapat. Jadi, kita dah dapatlah jawapan untuk faktorkan 8M tambah 12. Okay. Kita tengok contoh yang kelima. Okay, contoh yang kelima, okay, kaedah yang sama. Cuma dekat sini kita ada 2 unknown. Okay, dan unknown kita pun ada kuasa 2. Okay, jangan takut. Kita buat satu-satu. Okay, so kaedah yang pertama ialah kita letakkan kita punya ungkapan algebra dalam pembahagian berulang. Dalam jadual pembahagian berulang. Okay, kita cari dia punya FSTB untuk bantu kita faktorkan. Okay, so kita cek nombor apa yang kita boleh bahagikan. Okay, tips dia adalah kita tengok nombor yang paling terkecil. Okay, nombor yang paling terkecil di sini ialah nombor 4. Jadi kita cuba bahagikan dengan 4 dahulu. So, boleh. Okay, 20 boleh bagi dengan 4. 4 pun boleh bahagi dengan 4. Okay, jadi kita cek 20 bahagi dengan 4. 20 H squared 20 H kuasa 2 bahagi dengan 4. Kita akan dapat 5 H kuasa 2. Okay, dan 4 HK kita bahagi dengan 4. Kita akan dapat HK. So, kita dah boleh ignore barisan yang pertama. Okey, kemudian kita move on dengan barisan yang kedua. Kita cuba bahagikan dengan nombor dulu. Okey, sekarang ni nak mudah. Kalau kamu tengok satu ada nombor, satu tak ada nombor, maksudnya kita dah tak boleh bahagi dengan nombor. Jadi kita buanglah nombor tersebut. Okey, kita cuba bahagikan pula dengan unknown. Okey, jadi kita tengok unknown. Unknown apa yang kedua-dua sebutan ini ada. Okey, jadi cikgu tengok, cikgu perhatikan kedua-dua sebutan ni ada unknown H. Okey, jadi cikgu bahagikan dengan H. Jadi 5H squared bahagi dengan H, cikgu akan dapat, 5H. Okey. HK bahagi dengan H, cikgu akan dapat K. Jadi, so, dah selesai untuk barisan yang kedua. Kita tengok pula barisan yang ketiga, ada tak nombor yang kita boleh bahagikan? Okay, nombor 5, sebelah sini tak ada nombor 5, jadi tak boleh bahagi. H, boleh tak bahagi lagi? Tak boleh sebab K tak ada H. Okay. Kemudian K, tak boleh juga sebab 5H tak ada K. Jadi cukup sampai sini. Okay, jadi FSTB kita ialah 4H. Okay, 4H. Dan kita punya faktor, okay, kita punya pemfaktoran ialah macam tadi cikgu ajar, ambil yang tertinggal ni. Okey, kita kurungkan. Kemudian kita letak FSTB di depan. Okey, semudah itu saja. Okey, kita tengok. So, ini adalah kerja rumah kamu. Okey, cikgu bagi penerangan yang sangat-sangat ringkas sebenarnya. Okey, kalau tak faham boleh PM cikgu di Telegram ataupun WhatsApp. Okey. So, tugas kamu ialah kamu buat jom cuba 2.2, senaraikan faktor sepunya dan FSTB bagi setiap sebutan tersebut. Okey, maksudnya yang ni yang kamu buat satu darab tu, 2 darab something tu, dan FSTB ni kamu buat pembahagian berulang. Dan soalan yang kedua, kamu gunakan kaedah pembahagian berulang dengan mencari FSTB tadi untuk bantu kamu membuat pemfaktoran. Okey, rujukan adalah rujukan. Okey, soalan ini adalah dalam buku teks muka surat 33. Okey, so kalau ada soalan boleh roja cikgu. Okey, itu saja untuk kelas hari ini. Cikgu harap semua buat kerja sekolah. Minta maaf sangat kita tak boleh nak bersemuka sebab sekarang ni cikgu jaga SPM. Jadi kita jumpalah. I see you and I see you. Okey, terima kasih semua.